Okay, so hari ini kita tengok contoh yang terakhir. Sebelum ni cikgu sudah terangkan, mula-mula cikgu bagi soalan hanya ada satu, mula-mula tak ada syarat langsung. Lepas tu ada satu syarat. Lepas tu bagi awak lebih daripada satu syarat, di mana cikgu pernah bagi awak ialah contoh dua syarat pun ialah. Kemudian bila dua syarat ada dua jenis sejenis dia mungkin lebut nombor, sejenis dia tak lebut nombor lah. Hari ini kita akan masuk yang keempat. Kalau melibatkan kes cikgu yang panggil dia sebagai kes ikat lah. Okey. Sama ada soalan itu akan kata dua benda itu akan ikat bersama ataupun biasanya dia lebih suka gunakan istilah dia bersebelahan. Dia bersebelahan maksudnya dua itu kena ikat bersama lah, dia tak boleh diasingkan. Sama juga kan, kadang-kadang kamu bersama dengan kawan kamu, okay, bila cikgu kata nak buat kumpulan, ada dua orang, mesti dalam satu kumpulan, tak boleh diasingkan. Kalau asingkan muka pasang. Itulah contoh dia. So soalan di sini cikgu minta, okay, cikgu bagi kamu A, B, C, D, E, F. Okay, kalau kamu tengok, cikgu bagi A, B, C, D, E, F. Okay, sekali lagi cikgu kata huruf tak boleh berulang. Okay, lepas tu cikgu minta awak bentukkan kod 6 huruf. Okay, syarat saya ialah huruf konsonan mesti bersebelahan. Okay. So, bagi saya satu example dulu, Fatih. Fatih? Ya. Okey. Bagi saya satu example dulu. Cikgu bagi awak A, B, C, D, E, F. Cikgu nak awak bentukkan kod 6 huruf. Huruf tak boleh berulang dan konsonan mesti bersebelahan. Tahu konsonan kan? Tahu? Tahu, okey. Selain huruf vokal, A, F, U, U lah. A, U, U, vokal lah. Selain itu konsonan. So, bagi saya satu example dulu. A, B, C, D, F, E. Okey. Di mana awak nampak kan huruf konsonan kita sudah buat bersebelahan. Kemudian AE tak kisahlah, AE bersebelahan pun boleh, AE tak bersebelahan pun boleh. So ini satu example dia. So di sini awak nampak, okay, kita sudah susun 6 huruf ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, cikgu sudah susun dia sebagai 6 huruf. Untuk terangkan cerita ini mesti bersebelahan. Okay, cikgu tumpang sikit troli ya. Troli baby nampak kan? Okay, so di sini kamu akan nampak dia huruf konsonan B, C, D, F sebab dia mesti bersebelahan, cikgu kena dibagi dia duduk dalam tori macam ini. Kejap, bergerak, okay, faham tak? Maksudnya tori B, C, D, F sorry, tak nampak ya. Okay, tori B, C, D, F. Huruf B, C, D, F sebab dia mesti bersebelahan, so dia kena duduk troli yang cikgu sudah ikat bersama. Okay, lepas tu AE tak kisah. AE sebab soalan tak kata dia kena bersama ke, dia kena berasingan. So dia boleh bersebelahan, dia boleh berasingan, sesuka hati cikgu lah ya, tak kisah. Sebab soalan tak mention AE nak macam mana. Okay kan? So bila cerita jenis ini ya, cerita cikgu panggil dia ikat ataupun kalau kita duduk dalam troli kena ikat bersama macam twin punya ke, kembar punya baby ke, dia duduk dalam troli jenis ini. Pernah nampak kan? Okay. So sekarang untuk jawab soalan ini ya, cara kita buat beza sikit. Okay. Mula-mula kita kena fikirkan ada berapa cara saya nak bagi konsonan duduk di tempat ini supaya mereka bersebelahan. Ada berapa cara? Huruf ada 4. Nak susun dalam troli ini ada 4 seat. So ada berapa cara saya untuk susunkan mereka, Fatin? Ada 4 lah. Cikgu 4 aja. Maksudnya awak contohnya B, C, D, F. Oh, susun balik. F, D. Ada berapa cara? 1, 2, 3. Untuk nak bagi katakan ini baby ya, ini baby B, C, D, F. Baby boy, baby cute, baby Adorable. duck. Okay, baby frog. 24 teacher.
Ada berapa cara nak bagi 4 baby ni duduk dalam troli ni? 24. 24. Mana dapat 24? 4 factorial. 4 factorial. Okay, kita nak settle orang nak duduk dalam troli besar ini. Okay, sebab ada 4 baby nak duduk, tempat dalam troli itu pun ada 4. So kita balik kepada cerita sebelum ni. Okay, kalau ada 4 nak susun di 4 tempat, so kita pakai susun semua. So 4 factorial. Itu baru susun baby dalam troli ini. Okay, baby 2 lagi, baby A, Amy contohnya, dan baby E, Emily contohnya. Okay, 2 baby ini tak kisah. Dia boleh duduk dalam troli sendiri. Okay, sekarang next. Untuk 3 troli ini, yang jenis troli biasa dan yang 4-in-1 punya troli, ada berapa cara saya nak susun 3 jenis troli ini? Ada berapa cara untuk cikgu susun 3 jenis troli ini? 4. Boleh ke? Awak bagi pandangan dulu, nanti cikgu terangkan. Awak rasa? 3 je. Macam dapat 3? First kita taruhkan 4 beradik tu dekat depan sekali. Awak pergi susun dia. Okay, pergi susun dia. Kejap. Kalau awak pergi susun dia, cikgu panggil dia troli besar aja lah ya. Troli besar. Lepas tu troli kecil-kecil. Kecil Amy dan Amy. Itu cara pertama. Cara kedua? Cara kedua, Amy kat depan. Amy dekat Pak beradik. Lepas tu Emily. Adik 4 pak adik besar. Lepas tu Emily di belakang. Ada lagi? Lepas tu yang Emily di depan. Okay. Amy di tengah. Lepas tu besar. Ada lagi? Okay, ada lagi? Ada. Amy kat depan. Amy besar kat tengah. Besar, itu sudah. Oh, sekali. Amy di depan, besar di tengah-tengah, Emily di belakang sudah. So nak Amy bukan. Depan sekali ni Emily. Amy, lepas tu? Lepas tu besar, lepas tu Amy. Emily depan. Nak bagi nama lebih kurang sama. Tekan nama. Andy lah. Andy lah daripada Amy nanti tengah pun lebih kurang sama. Okay. Tekan nama. Panggil dia Andy. Tengah lain sikit. Andy. So kamu kata ini Emily dulu Emily dulu. Lepas itu besar. Lepas tu Andy. Ada lagi? Ada lagi. Ada apa lagi? Besar, Amy, Andy. Besar, Amy, Andy. Emily, Andy. Ada lagi? Amy. Emily ke Andy? Eddie. Okay, Eddie, Amy besar. Emily besar. Ada lagi? Ada sesiapa boleh nampak lagi? Tolong kecil hati. Ada? Okay, so berapa cara di sini? 6. Okay. Sebenarnya ini awak pakai teknik susun. Nasib baik baru 3 troli saja. Kalau cikgu pakai awak 5 troli, dah tahu cikgu dah tunggu berapa lama habis susun ini. Tapi kita boleh pakai inilah. Sekarang ada 3 troli dan saya nak susun 3 troli ini. So, kita sebenarnya boleh pakai formula apa? Kita ada 3 troli. Lepas tu kita nak susun 3 troli ini. So, kita boleh pakai formula. Kita tak payah senaraikan. Apa formula kita boleh pakai? Kita susun semua. Susun ketiga-tiga factory. Susun ketiga-tiga troli. So, 3 factory. Kalau kamu tekan 3 factory juga 6. Okay? So, untuk soalan ini, biasanya cara kita buat. Mula-mula kita kena fikirkan yang duduk bersebelahan tu berapa cara susun. Lepas itu, kamu akan fikirkan nak susun, cikgu akan panggil macam kita susun troli. Troli ada special, ada normal. Dan untuk susun troli ini, ada 3 factorial. Ada 3 factorial. So, lepas ini kita darab. So, kira apa jawapan dia?
Darab 144. 144. 44. Itu cara kita buat kalau cerita yang melibatkan persebelahan ya. Kejap. Okay, cikgu bagi contoh lain lagi. Ayah. Apa ni? Okay. So, bila cerita yang berkaitan dengan ikat ini ataupun persebelahan ini, kita kena fikir dua kali kita susun tau. So, mula-mula kita susun masalah yang persebelahan itu. Maka kalau tadi kita susunlah 4 huruf konsonan itu dulu. Ada berapa cara. Okay, lepas itu baru kita fikir ada berapa cara nak susun tempat. Tapi tempat kali ini daripada cikgu panggil dia tempat, mungkin lebih senang cikgu panggil dia trolley. Sebab kita ada trolley biasa, kita ada trolley special. Kita ada trolley special. Okay, sekarang kita tengok contoh seterusnya. Okay. Soalan yang sama, tapi cikgu kata huruf vokal. Daripada huruf konsonan mesti bersebelahan, cikgu kata huruf vokal yang mesti huruf vokal yang mesti bersebelahan. Okey. Huruf vokal yang mesti bersebelahan. Okey ya. Syifa? Ya. So sekarang kalau soalan jenis ini, bagi saya satu example dulu. A, E, B, C, D, F. A, E, B, C, D, F. Okey, boleh? So di sini awak nampak seolah-olahnya ada 6 di sini kan? Tapi cikgu sebenarnya trolley yang cikgu sediakan bukan 6. Cikgu kena sediakan trolley special kan? Sebab soalan kata huruf vokal mesti bersebelahan. So cikgu kena sediakan trolley macam mana punya jenis trolley? Macam mana? Soalan ini dia kata huruf vokal mesti bersebelahan. So dalam contoh yang cikgu bagi, ada berapa huruf vokal di sini? Ada 2. Iaitu A dan E. So cikgu kena sediakan trolley khas untuk huruf vokal ini. So cikgu kena sediakan trolley yang normal ke jenis ini? Sekejap. A ke trolley jenis ini? Ke trolley yang tadi? Yang bersatu punya trolley? Yang 2 je. Okey, yang 2. Sebab kali ini yang perlu bersebelah hanya ada 2. Okey, so cikgu perlu ada satu trolley jenis ini. Okey, lepas tu perlu lagi trolley yang special-special yang lain. Tak payah sudah kan? Ya. Okey, cikgu nak tanya trolley ini, trolley jenis simple normal punya kena berapa? Kena 4. Okey, kena 4. Boleh? Okey. Kena ada 4. Ada orang tidak faham kenapa cikgu cakap macam tu. Perlu saya terangkan lagi. Okay. Cikgu perlu satu trolley special. Susunan sebenarnya tak kisahlah hanya sekarang awak kena faham. Okay. Benda yang cikgu perlu sediakan ialah satu trolley special. Kemudian 4 trolley biasa. Okay. So lepas tu baru kita mula nak buat. So bila kita nak buat, kita selalu settle trolley special ini dulu. Trolley special ini ada A dan E nak duduk dalam itu. Ada berapa cara untuk bagi A dan E duduk dalam trolley ini, Syifa? 2. Macam mana dapat 2? 2 lah. Macam mana awak dapat nilai 2 ni? Jap. Huruf. Salah. Sebab 2 huruf lah. Kalau 3 huruf? Jap. Kalau 3 huruf 6. Dua huruf ialah 2, 3 huruf ialah 6. Kenapa? 2 faktorial. Faktorial. 2 faktorial. So, 2 sebenarnya sebab 2 faktorial.
Okey, walaupun cikgu faham 2 faktorial sebenarnya sama dengan 2, tapi cikgu akan galakkan kamu tulis 2 faktorial sebab nanti lama-lama awak tengok contoh awak sebelum ini, ada tu AE 2 cikgu. Nanti bila ada 3 cikgu 3. Sebab awak sudah lupa sebelum ni sebenarnya ada faktorial di belakang. Cikgu faham 2 faktorial ialah 2. Tapi digalakkan awak tulis 2 faktorial daripada tulis 2. Dalam exam, awak tulis 2 faktorial ke awak tulis 2, memang cikgu bagi markah. Cikgu memang bagi markah. Tapi cikgu risau lama-lama awak tengok contoh ni awak lupa. Kenapa ialah 2? Sebenarnya ialah 2 faktorial lah ya. So kita sudah settle. Letaklah AE dalam troli special ini. Lepas tu, kemudian huruf apa? Huruf A, C, D, L. Duduklah seorang duduk satu troli. Okey, sekarang ada berapa cara saya nak susun troli ini? Syifa? Tidak. Tak payah bagi saya jawapan, bagi saya formulir saja. 4 faktorial ke? Troli ada berapa? Ada 4. 1, 2. Ada yang mana? Huruf vokal kan? Huruf konsonan kan? Kita sekarang nak susun semua troli. Oh, semua 6. Bila betul-betul troli ada berapa? Ada 5. Ada 5 saja. Ha. So kita akan untuk susun troli ada 5 faktorial. Cerita ikat ini lain tau. Cara kita fikir ialah okey, berapa cara kita nak susun yang sektor orang yang ikat itu. So kalau contoh soalan ini ialah berapa cara saya nak buat huruf vokal ini duduk bersebelahan. Okey. Lepas itu bukan fikir macam tadi yang awak akan fikir ialah macam mana pula untuk konsonan. Tak. Lepas itu kita bukan nak fikir untuk konsonan. Yang kita nak fikir ialah kalau sekarang huruf vokal sudah duduk bersebelahan dalam satu troli yang besar sikit, yang lain tu persendirian, yang awak kena fikir ialah semua sekarang ada berapa troli. Dan lepas itu yang kita nak fikir bukan susun huruf konsonan, tapi kita fikir susun troli. Itu beza sikit cerita kes ikat. Itu kenapa semalam cikgu tak masukkan ini, cikgu ajar perasingan. Sebab cerita ni berbeza. So di sini bila kita nak untuk yang kedua tu bukan 4 faktorial tapi 5 faktorial. Sebab kita susun troli. Kita bukan susun konsonan. Okay. So lepas tu kita darab lah. Okay, jawapan? RM240. 240. Okey. Kita tengok Kita tengok lagi soalan Kita tengok cikgu keluar soalan sesuka hati saya aja. Okey, kali ini cikgu nak susunkan nombor perlu tukar setting saya. Susun nombor 6 digit. Kod dululah. Okay. Susun nombor kod 6 huruf juga terbentuk daripada A, B, C, D dan K. Dan sekarang cerita saya ialah huruf vokal mesti bersebelahan. Okay. Huruf vokal mesti bersebelahan dan huruf konsonan pun mesti bersebelahan. Maksudnya di sini kita ada 2 syarat lah. Satu syarat ialah konsonan bersebelahan, satu syarat ialah vokal bersebelahan. Soalan ada 2 syarat. Okey. So sekarang cikgu nak tanya kamu, troli saya kena macam mana punya troli? Kejap cikgu move troli keluar dulu. Kejap. Dia tak nak bagi saya. Okey. Cikgu tadi petik dia. Kejap. Bukan dia. Mana troli saya ni? Kejap. Select deh. Okey. Kita ada cikgu tadi sediakan troli di sini. Kenapa?
lagi. Ada tori jenis ini. Kejap. Ada tori jenis ini. Mana lagi? Tanah pergi. Kejap. Ada tori jenis ini. Ada tori. Cikgu baru sedia 3 jenis tori saja. Taklah untuk soalan ini. Tanah exam kamu tak payahlah lukis tori. Cikgu nak bagi faham saja sebenarnya. Okey, soalan saya, Irene, untuk jawab soalan ini, bagi saya example dulu. Okey, apa example yang memenuhi cerita ini? Huruf vokal mesti bersebelahan, huruf konsonan mesti bersebelahan. A, E, B, C, D, F. Okey, contohnya A, E, B, C, D, F. So, ada 6 juga lah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau bukan soalan bercerita, memang kita buat 6 garis. Lepas tu kita fikir, kontrol depan ke kontrol belakang. Tapi ini cerita ikat ya. Bila cerita ikat, maksudnya ada kereta bersebelahan, kita tak boleh buat kerja itu. Kita kena sediakan troli. Okey, saya nak tanya awak untuk susun 6 huruf ini, kalau saya perlu sediakan troli apa yang saya perlu? Yang 2 tu? Troli 2 ini. Okey, saya besar. Dan yang besar. Troli single? Tak payah. Ini tak payah, letak tepi. Cikgu perlu 2 troli sahaja, iaitu 1 troli untuk twin, 1 troli untuk yang besar punya, dan 4 orang boleh duduk serentak punya. Okey, so bila cerita macam ini, cara kita fikir, kamu akan fikirlah untuk troli yang twin tu, 2 punya, ada berapa cara. Untuk besar punya, ada berapa cara. Lepas tu fikir pula, berapa cara nak susun troli. Okey, so troli kecil ni tak pakai ya, cikgu puan. Okey, cikgu puan okey. So kita tengok ini saja. So kita settle dulu. Troli ini dulu, troli ini dulu. So ada berapa cara? 2 factorial. 2 factorial. Boleh? Iaitu kita nak susun A dan E dalam 2 tempat. So 2 factorial. So ada berapa cara untuk susun troli besar ni? 4 factorial. 4 factorial. Sebab kita ada B, C, D, F. Nak susun di 4 tempat. So 4 factorial. Berapa cara untuk kita susun troli? 2 factorial. 2 factorial. Sebab troli baru ada 2. So nak kira? 2 factorial darab 4 factorial darab 2 factorial. Darab 2 factorial. Itu cara buat. Okay, kira? 96. 96. Boleh? Okey. Sekarang cikgu keluar soalan lain. Ya, terlalu banyak benda di sini. Okey. Soalan lain. Okey. Kali ini ada berapa cara? Berapa cara susunan? Ikutan. Sebab nombor biasanya jarang hanya soalan bersebelahan macam ini. So cikgu susun benda lain lah. Okay. Berapa cara susunan yang boleh dilakukan, daripada boleh dibentuk daripada, cikgu tukar, bukan pakai huruf lah sebab kita nak susun, contohnya cikgu nak susun buku daripada 2 buah buku cerita dan tambah lagi 2 buah buku cerita yang berbeza. Biasanya kamu tengok di sini soalan-soalan yang melibatkan secaman punya, melibatkan syarat punya, jarang ada objek secaman. So kalau buku cerita biasanya dia akan melibatkan buku cerita yang berbeza. Sebab kalau buku cerita yang sama, objek secaman, rumus dia lain. Dan kalau kena syarat, kita susah sangat nak buat. So biasanya kita akan buat jenis yang tak ada secaman punya. 2 buah buku cerita yang berbeza
3 buah kamus yang berbeza dan 5 buah buku teks. Buku teks yang berbeza. Okey, syarat saya jika kamus mesti disusun bersebelahan. Buku lain tak kisah, boleh selang-seli. Tapi kamus mesti disusun bersebelahan. Okey, kalau sekarang cikgu tidak sediakan troli cikgu tidak sediakan troli, tengok awak boleh buat. Sebab takkanlah dalam exam awak nak tiap kali sediakan troli kan. Okey, so di sini, di sini akhirnya berapa buah cikgu panggil buku lah buku cerita ke, kamus ke, buku teks, berapa buah buku cikgu akan disusun. Cikgu akan disusun. Nisa? Nisa ada kan? Berapa buah buku cikgu akan susun? Nisa? Hilang. Hanan? Saya. Okey, untuk soalan ini. Kalau cikgu tanya berapa cara susunan boleh dibentuk daripada 2 buah buku cerita yang berbeza, 3 buah kamus yang berbeza dan 5 buah buku teks yang berbeza. Syaratnya okey, semua ada berapa buku? 10. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey. Teori khas apa yang diperlukan? Jadi seorang itu kita panggil teori normal lah. Okey. Teori queen ke? Teori besar macam tadi 4 ke? Ataupun teori macam mana punya? Yang specialnya? Besar. Yang besar sampai 4 ke? Tak. Sampai berapa? Kalau soalan kata kamus mesti disusun bersebelahan. 5. Kamus ada berapa? 3. 3, okey. So di sini teori khas yang kita perlu sediakan untuk soalan ini hanya teori jenis 3, okey. So cikgu tak pandai lukis, cikgu buat peta ajalah. Okey, ini teori khas ada 3 tempat punya. Boleh? Yang lain tu jenis normal. Satu orang punya. Sebab dia tak kata, kita tak kisahlah teori yang satu-satu orang itu, satu-satu buku itu sama ada dia ialah jenis bersebelahan ataupun berasingan. Sebab soalan tak kata mesti macam mana. Soalan tak wajibkan. Bila soalan tak wajibkan, maksudnya dia nak bersama pun boleh, dia nak diasingkan pun boleh, tak kisah. Yang pentingnya kamus saja. Kamus mesti duduk bersebelahan. So ada satu teori special saja. Okay, so kita akan buat. Kita buat So macam mana cikgu nak susun kamus dalam teori special ini? Anan? 3 factorial. 3 factorial. Okay. Macam mana cikgu nak susun teori? Teori ada berapa? 7. Ya ke? Teori special dan teori normal semua hanya ada 7. 10. Bila betul-betul? Teori ada berapa? Takkanlah cikgu nak letak teori lagi. Boleh angkat. Ini satu teori. Okay, cikgu pergi letak teori. Mana teori saya? Okay. Satu. Okay. Satu teori di sini. Kalau tidak nak bagi saya. Okay, satu teori di sini. Okay, satu lagi teori di sini. Satu lagi teori di sini. Okey, lepas tu teori special punya 3 in 1. Cikgu lukislah. Tadi cikgu tak sediakan teori 3 in 1 punya. Okey, teori 3 in 1. Okey, lepas tu kalau ikut gambar ajar saya ada lagi di belakang satu. Ada lagi belakang satu. Okey, ada lagi satu. Ada lagi satu di belakang. Tak muat ni. Semua ada berapa teori? Bilang kejap. Tengah. Sembilan. Sorry, berapa? 9. Teori 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8. Boleh? Ada 8 troli. Di mana 7 ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ni ialah troli biasa. Ialah troli biasa. Kemudian tambah lagi 1 yang ke-8 ini ialah troli special. Semua ada 8 troli. Boleh faham? Boleh. Okey. So ada berapa cara untuk cikgu susun 8 troli ini? Berapa cara untuk cikgu susun 8 troli ini? Semua nak susun keluar. So apa rumusnya? Ada 8. Sorry? Ada 8 cara. 6 factorial. Kenapa 6? Ada 8 troli. 8. Okey, Pak saya pening. Okey, 8 factorial. So masa kita nak kira nanti 8 factorial. 8 factorial. Darab 3 factorial. Okey, darab 3 factorial. So awak kira dapat jawapan. Berapa jawapan dia? Dapat 2, 4, 1, 9, 2, 0. Kejap. 2, 4, 1, 9, 0. 9, 0. 2, 0. 2, 4, 1, 9, 2, 0. 2, 0. Okay. 2, 0. Okay. So untuk buat soalan ini kalau boleh kamu cuba imagine tau. Cuba imagine sebab takkan dalam exam kita nak mentazirkan masa pergi lukis story one by one. Okay. Okay, tapi untuk penerangan tak apalah, cikgu nak bagi kamu faham, cikgu masih bagi awak tengok gambar raja. Cikgu masih tengok awak gambar raja. Kalau boleh awak tak payah cikgu betul-betul lukis troli keluar. Awak boleh angkat ini. Ini troli 1, ini troli 2. Okay, boleh ya? Cikgu ambil soalan yang sama. Kamu tengok awak cuba faham, jangan hafal. Jangan hafal. Sebab cikgu tukar sikit saja soalan, cerita sudah perlainan. Okey, cikgu kata cari berapa cara susunan yang boleh dibentuk daripada 2 buah buku cerita berbeza, 3 buah kamus yang berbeza dan 5 buah buku teks yang tu, di mana cikgu kata buku yang jenis sama mesti disusun bersebelahan. Maksudnya buku cerita mesti bersebelahan, kamus mesti bersebelahan, buku teks mesti bersebelahan. Ada berapa cara saya nak susun benda ini? Okey, ada berapa cara saya nak susun benda ini? Damia? Ya. Okey, kita cuba. So, cikgu nak tanya, berapa buku cikgu telah susun keluar? 3. 3. Baru susun 3 buah buku aja. Buku cerita pun sudah kamu sudah 3, buku teks ada 5. 10 Cikgu akan susun 10 buah buku. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, 10 buah buku. Okey, tapi cerita ini dia kata buku yang jenis sama mesti susun bersebelahan. So kita ada case cerita tau. Ada story special. So story special yang macam mana saya perlu sediakan? Boleh duduk berapa buku, berapa orang atau berapa buku punya story? 2. Okey, 2. Okey, nanti. Okey, inilah maksudnya story special itu yang ada 2 orang duduk punya. Okey, so dia lukisan, itu sajalah lukisan cikgu. Cukup. Perlu lagi story special. Lepas tu 3. Okey, jenis 3. Okey, mungkin akan tertanya cikgu, kenapa cikgu tahu nak buat petak di sini, buat petak di sana? Tak ada apa, cikgu buat sesuka hati aja. Okey, ada 3 orang duduk punya. Okey. Lepas tu cukup. Lepas tu 5. Oh, 5. Okey, semua nganga habis. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. So sekarang kalau baru kita nak buat. So macam mana nak settle story yang ada 2 buku punya? Ada berapa cara? 2 factorial ke?
Okay, kemudian Tori yang ada 3 buku punya. 3 faktorial. Tori yang ada 5 buku punya. 5 faktorial. Okay, lepas tu jangan lupa susun Tori. Tori ada berapa? 10. Kita tak ada 3. Tori di sini, semua Tori special ni. Semua ada 3. berapa? 3. 3 Tori saja. Kita hanya ada 3 Tori dan ketiga-tiga ialah Tori special. So, berapa cara nak susun Tori ini? Tori ada 3. Berapa cara nak susun Tori ini? 3 faktorial. 3 faktorial. Okay, lepas tu macam nak kira? 2 faktorial darab 3 faktorial darab 5 faktorial darab 3 faktorial. Ya, okay, lepas tu kita dapat jawapan. Kira kejap. 8,640. Kita cakap besar nombor dia. Cikgu tak payah ingatan tak cukup kuat. Satu-satu sebab 8640. Sudah? Okey. Okey. Boleh Okay. So memang awak tak boleh hafal. Cikgu macam dapat 3 ini. Cikgu macam nak dapat 8 ini. Okey? Cikgu tukar sekarang tengok cerita lebih kurang sama. Cikgu tukar sikit aja. Perlu tukar angka lagi tau. Cikgu tukar sikit syarat benda itu sudah jadi perlainan. Benda itu sudah jadi perlainan. Okey, sekarang kita tengok pula. Okey, ini cerita dia persebelahan. Okey, sekarang kita pergi kepada cerita tak persebelahan. Okey, cerita yang tak persebelahan. Okey, cerita tak persebelahan cikgu bukan boleh tanya sesuka hati ya. Kejap. Cikgu cari contoh yang sesuai. Ini. Lah. Mana tempat nak tulis? Cikgu. Ya. Nak ke bawah kejap. Sudah banyak Tori, dia jadi berat. Ya. Ini tadi punya yang persebelahan. Tapi sekarang cikgu nak tukar cerita dia kepada mana mau saya? Mana mau saya? Okey. Okey. Tadi kita kata mereka ni baik sangat, mesti bersebelahan. Okey, sekarang 2 orang ini sudah gaduh, mereka mesti diasingkan. Kerana ada cerita macam ini kan. 2 orang ini terang duduk bersama mesti kuat cakap. So cikgu mesti fikirkan 2 orang ini mesti duduk diasingkan. Okay. So tidak boleh tanya soalan jenis ini Cikgu minta awak ada berapa cara saya nak bentukkan kod 6 huruf daripada A, B, C, D, E, F. Tapi kali ini syarat saya ialah worker mesti diasingkan. Tak boleh bagi mereka 2 itu duduk bersama. Okay. So kamu kena faham di sini ialah bila soalan ini mesti diasingkan. Sebenarnya kita tidak ada teknik khas untuk jawab soalan ini. Okay, mesti diasingkan. Nak asing macam mana? Selang 1 orang di dalam itu, selang 2 orang di dalam itu, selang 3 orang di dalam itu, kita pening nak fikir macam itu. So bila cerita macam ini, soalan kata mesti diasingkan. So kita akan pakai teknik macam ini. Okay, mungkin cikgu pakai awak tengok contoh ini dulu supaya awak faham kenapa cikgu cakap macam tu. Okay. Okay, kamu tengok ini kita ambil yang 4 punya nampak lebih jelas. Okay. Kalau kamu masih ingat yang cikgu pakai contoh hari itu yang susun 4 nombor 1, 2, 3, 4 itu. Mana pergi? Okay. So dari hari itu kan ingat kita ada 24. Okay. Kalau sekarang soalan saya kata digit 2 dan 3 mesti
bersebelahan. Okay, kalau ikut tadi kita akan buat macam ini. Kita akan buat macam ini. 4 ada 4 nombor, 2 dan 3 mesti bersebelahan. Maksudnya cikgu kena sediakan teori yang untuk twin punya, kemudian teori asing. Okay. Di mana teori twin itu cikgu akan masukkan digit 2 dan 3, yang asing itu 1 dan 4 lah. Okay. Lepas tu kita akan buat untuk susun teori, untuk susun digit dalam teori 2 faktorial. Untuk susun teori ada 3 faktorial. Cuba tolong cikgu kejap, kira ada berapa jawapan di sini? 2 faktorial kali 3 faktorial. 12. Sorry, berapa? 12. 12. Cikgu nak kamu tengok maksud 12 ini ialah 2 dan 3 bersebelahan. Maksudnya inilah 2, 3 bersebelahan, ada lagi 2, 3 bersebelahan, 2, 3 bersebelahan, 2, 3 bersebelahan. Kalau cikgu miss, kamu cakap dengan saya 2, 3 bersebelahan, 2, 3 bersebelahan, 2, 3 bersebelahan. Ada cikgu miss mana-mana? 2, 3 bersebelahan. Ini dia kan? So kalau kamu tengok ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Itulah jawapan untuk ini. Okay. Kalau kamu nak tanya lah, apa itu 12 cara? So itu dia. Okay. Sekarang kamu cuba bayangkan, kalau soalan saya bukan bersebelahan, cikgu kata dia mesti diasingkan. Dia mesti diasingkan. Kamu cuba tengok yang cikgu tak pilih ini. Yang cikgu, mana pakai highlight. Okay. Kamu tengok yang cikgu tak pilih ini. Ini. Nampak? Yang cikgu highlight biru punya, automatik merupakan dia diasingkan. Boleh? So kita boleh dapat satu kesimpulan di sini ialah kalau saya nak tahu cerita kalau dia perlu diasingkan, sebab cikgu sudah beritahu kamu untuk diasingkan kita tak ada rumus khas. So apa yang kita akan buat ialah kita ambil semua. Okay? Maksudnya tanpa syarat. Okay? Contohnya untuk soalan ini, alamak hitam batu terus. Kejap. Okay. Tanpa syarat. Tak boleh tulis. Okey, tak apa. Cikgu akan ambillah tanpa syarat. Semua ada 24. Kemudian cikgu tolak yang cikgu sudah highlight kuning punya. Yang cikgu tolak highlight kuning punya. 12. Yang saya tinggal tu ialah yang diasingkan lah. Boleh faham maksud saya? Itu cerita dia. Kalau soalan tanya benda itu perlu diasingkan. Kenapa kita guna konsep ini? Kita ambil semua tanpa syarat punya, kita tolak yang bersebelahan. Maka yang tinggal itu semua ialah diasingkan. Boleh So kita balik ke sini, sebab cikgu tak boleh tulis, dia sudah sekat. So bila soalan ini cikgu tanya, huruf worker mesti diasingkan. Walaupun soalan ini bunyi dia ialah diasingkan, ada satu syarat dan syarat itu adalah diasingkan, tapi cara kita buat ialah kejap, mana mouse cikgu. Cara kita buat ialah kita kena fikirkan tanpa syarat dulu. Untuk soalan ini, kalau cikgu bagi awak A, B, C, D, E, F, cikgu suruh awak bentukkan kod 6 huruf dan cikgu tak kena apa-apa syarat. Ada berapa cara akhir? Ya. Kalau cikgu bagi awak A, B, C, D, E, F, lepas tu cikgu minta awak buat kod 6 huruf tapi tak ada syarat apa-apa kepada awak. Digit tak boleh ulang. Digit tak boleh ulang. Itu biasalah. So ada berapa cara macam nak tahu? 6 faktorial. Kita akan buat 6 faktorial. Apa jawapan dia? 720. 720.
Okey. So lepas itu apa yang kita akan buat ialah kita akan buat bersebelahan walaupun soalan tanya diasingkan. Boleh So bila kita buat bersebelahan, cikgu tak ulanglah tadi kita punya cerita lah. So awak dapat jawapan 240. Awak dapat jawapan 240. Okay. So bila soalan tanya perlu diasingkan, cara kamu buat ialah kamu ambil tanpa syarat punya, tolak dengan yang bersebelahan. Itu cara kita buat. Jawapan? 480. 180. Boleh faham? Okay. Kalau soalan tanya benda itu perlu diasingkan, cara kita buat ialah mula-mula kita buat tanpa syarat. Ada berapa cara? Bersebelahan ada berapa cara? Baru kita tahu diasingkan ada berapa cara. Sebab kita pakai teknik tolak. Sebab bila cikgu bagi satu nombor kepada kamu, kalau dia tak bersebelahan, dia mesti diasingkan. Dia mesti diasingkan. Boleh ya? So itu dia untuk kes yang terakhir. Jenis ini memang lebih susah sikit. Memang lebih susah sikit. So latihan untuk hari ini ialah ini ya. Kes ikat. Soalan 13, soalan 14, soalan 15. Okey, soalan 16 dan 17 cikgu nak kamu try and error, fikirkan dulu. Fikirkan dulu. Minggu cuba bagi jawapan betul salah tak kisah, bagi saja. Minggu depan cikgu akan terangkan yang 16 dan 17 ini. Sebab dia memang perlu soalan kebat sikitlah, perlu fikir sikit. Okey? Boleh ya? Satu lagi cikgu nak beritahu ini ya. Kalau dia kata dua orang perempuan itu tidak boleh dipisahkan, nanti ini cikgu kena buat teknik tolak-tolak tak? Afiq, kena tak ambil yang tanpa syarat, tolak yang bersebelahan? Afiq, perlu tak? Mana teacher tadi? Okey, untuk soalan 14 ini, dia punya syarat. You kena tutup you punya itu. Okay. So tak boleh lah ada echo saya. Cikgu tukar orang ya. Okay. Okay, sorry ya. Idea? Hello. Double tak? Okay, hello. Okay. Sini soalan 14 ini cikgu kata dua orang perempuan itu tidak boleh dipisahkan. Cikgu nak tanya awak, nanti cikgu kena buat ke tanpa syarat, bersebelahan, lepas tu tolak? Perlu tak? Tak. Ya, sekali je kita tolak. Sekali saja. Sebab tidak boleh dipisahkan, maksudnya bersebelahan ya. Kamu ini jangan tengok dipisahkan, oh cikgu itu diasingkan. Tepang itu tidak boleh. Tidak boleh dipisahkan, maksudnya bersebelahan. Ini sama lah. Maksudnya sekali lah macam cerita Tori tadi. Boleh ya? Okay. Sebab dia tak semestinya pakai istilah bersebelahan. Contohnya cikgu pakai istilah dia mesti bersama. Tidak boleh dipisahkan. Itu sama maksudnya. Maksudnya dia mesti bersebelahan. Okay, kalau soalan 15, disusun bersama-sama. Okay, itu semua bersebelahan. Di sini cikgu sebenarnya tidak bagi contoh yang tidak boleh bersebelahan. Cikgu bagi jenis yang simple. So kerja hari ini ialah soalan 13 sampai soalan 17. Cikgu tahu 16 dan 17 memang lebih susah sikit. Cikgu nak kamu cuba fikirkan saja, kamu tulis. Okey, nanti hari Isnin cikgu memang akan panggil siapa yang salah, cikgu nak dengar idea awak. Sebab daripada idea awak cikgu nak betulkanlah macam tadi, macam kelas tadi sebelum ini kan. Bila kamu buat silap, cikgu beritahu, oh kamu silap sebab sebenarnya sini ada rebut. Awak tak perasan dia ada rebut. Macam Hana itu silap untuk isi tempat ini kosong pun boleh. Kamu kena tahu apa masalah dia. Sebab nak tulis ini, kalau saya boleh tulis tekan calculator je, tak ada masalah. Tapi masalah dalam exam nanti, kenapa ini 2? Kenapa ini 4? Kenapa ini 3? Itu yang kita perlu fikirkan. Dan soalan dalam exam macam-macam jenis akan keluar. Macam-macam jenis yang keluar. Yang cikgu bagi awak yang paling asas. Okay? Dalam exam ada masanya dia baik hati, dia bagi asas kepada awak, maka okey lah. Ada tahunnya cikgu nampak soalan tu, cikgu pun duduk setengah jam dah nak fikirkan apa yang dia nak tu. Memang ada beberapa tahun dia sangat suka.
Kadang-kadang sampai cikgu pun duduk, orang sudah bagi jawapan pun cikgu duduk situ renung. Kenapa dia fikir 2 faktorial? Kenapa dia fikir 5 faktorial? So soalan ini perlu kefahaman yang sangat tinggi dan awak kena boleh fikir bebas tau, bebas. Tak terikat dengan apa yang cikgu cakap. Okey, kejap ya.